Bertemu kembali hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan masuk hari ke-18 sudah lebihi paras separuh jika PKP tidak lagi dilanjutkan selepas ini. PKP sudah tentu memberi kesan kepada kita semua, sama ada dari segi pendapatan atau pendidikan atau perubatan dan pelbagai kesan lagi termasuk pada ekonomi negara secara keseluruhannya. Tetapi mungkin golongan yang lebih banyak terkesan adalah golongan yang memerlukan gelandangan, golongan berpendapatan rendah yang bergantung kepada kerja harian dan mereka yang duduk di projek perumahan rakyat seperti PPR. Saya bersama dengan Dr. Suraya Ismail. Beliau adalah pengarah penyelidikan bahagian bandar dan ketidaksaksamaan di Institut Penyelidikan Khazanah ataupun KRI. Doktor dan pasukan KRI ada melakukan kajian terperinci mengenai bagaimana PKP memberi kesan kepada penduduk PPR khasnya. Secara ringkas, apa yang doktor dapati daripada kajian ini? Terima kasih, Lokman. Secara ringkas, dapatan kami ada tiga payung utama dapatan kami. Satu adalah daripada risiko pendapatan mereka yang tinggal di PPR. Kedua adalah dari segi sara hidup dan ketiga adalah dari segi kelemahan kawasan perumahan di PPR itu sendiri. Bagi saya rungkaikan sedikit di bawah ketiga-tiga payung ini. Payung pertama, risiko pendapatan. Kalau kita tengok studi daripada Bank Negara, seseorang itu memerlukan lebih kurang RM2,007 sebulan untuk mendapat satu kehidupan yang baik. Seterusnya, KRI juga membuat satu kajian, tahap kami adalah 2,400. Tetapi data daripada Jabatan Perumahan Negara yang buat filter kepada mereka yang tinggal di PPR, 65.8% daripada head of household di PPR mempunyai pendapatan kurang daripada 2,000 sebulan. Jadi daripada kami punya kajian juga ada yang mendapati ketua household ini ataupun mereka di PPR mempunyai pendapatan lebih kurang 500 RM sebulan. Jadi mereka memang sudah susah sebelum ini dan semestinya akan lebih terkesan seperti yang Luqman katakan tadi. Satu lagi juga kita dapati tadi kita 59% daripada mereka di PPR cuma mempunyai education setakat secondary level. Maka 7% pula tidak pernah, ini adalah head of household, mereka yang mengetuai household di rumah, tidak pernah pergi sekolah. Jadi lower education means dia punya option for work ni adalah sangat limited. Jadi mereka adalah kebanyakannya adalah temporary atau part-time workers yang memang tidak ada avenue lain lah untuk mendapat gaji jika mereka tidak di luar sana membuat kerja mereka. Okey, doktor, kita tahu PKP ini perlu untuk kita bendung penularan COVID-19. Kita tiada pilihan. Tapi pada masa yang sama, kita tahu juga warga PPR seperti yang doktor sebut tadi, mereka perlu terus mencari rezeki. Mereka terkesan teruk dengan PKP ini. Ramai yang kerja fizikal, tak boleh work from home. Malah kalau ada pun yang boleh work from home, ramai yang tiada internet access. Pasar malam dan pasar tani tempat mereka bergantung untuk makanan harian yang murah ditutup. Ramai juga bergantung pada pengangkutan kos rendah seperti LRT, MRT. Mereka tak ada kereta. Jadi perkhidmatan LRT, MRT ini sudah pun dihadkan. Ini memberi kesan sedikit sebanyak juga. Ini adalah dilema kita. PKP perlu, tapi kita perlu pastikan golongan PPR tak menderita. Jadi apa penyelesaian menang-menang yang boleh kita lakukan mengetahui semua hakikat ini? Lokman, ini adalah krisis health. It's a public health pandemic. Jadi itu pertama, kita mesti pastikan PKP berjaya. Dan mereka yang unfortunately pekerja-pekerja yang mempunyai jenis-jenis kerja begini akan terkesan. Jadi kerajaan telah memberikan pelbagai inisiatif iaitu mereka mendapat sedikit cash transfer. Mereka juga mendapat sedikit, it's not orang kata menyeluruh, akan ada problem lagi setelah sebulan dua, tetapi sebagai permulaan. Permulaan ini adalah satu inisiatif yang bagus, itu memberi cash kepada mereka sekarang untuk memastikan mereka masih boleh membeli makanan yang murah. Itu satu lagi isu lah yang saya katakan, ekosistem yang murah tu dah tak ada sebab pasar malam tak ada, segala macam yang mereka perlu tak ada. Tetapi pasar-pasar sekeliling masih buka. Jadi kalau kita tutup pasar-pasar macam itu pula, yang orang kata pasar-pasar harian tu, itu akan jadi susah. Saya membayangkan kita tidak boleh tutup pasar-pasar harian itu. Itu salah satu cara lah yang mana mereka masih membeli dalam kuantiti yang kecil.
bagi mereka pula yang bekerja di dalam bidang-bidang yang memerlukan mereka keluar, ini adalah satu keperihan yang kita akan lalui untuk bulan ini. Seperti yang kita lihat, kebanyakan daripada package yang kerajaan beri adalah rolling plan. Apakah itu rolling plan? Kita bagi cash transfer dulu yang mereka bagi dan kita lihat apakah kesannya. Lepas sebulan PKP, 2 bulan PKP, kalau PKP sampai 2 bulan, kita kena ada package lain. Semestinya kita ada package lain untuk memastikan mereka yang juga, sebab some of them sebenarnya juga menjual di pasar malam. So, sebagai majikan, dia juga menjual di situ. So, kita KRI akan terus memberi nasihat ataupun policy option kepada kerajaan untuk memastikan kita ada package lain apabila kita masuk bulan kedua PKP atau bulan ketiga. Semestinya akan ada perbezaan package. Doktor, bercakap dengan situasi win-win yang kita mahu kecapi sekarang ini, pasar malam sebagai contoh pasar tani menjadi sumber makanan murah ataupun peniaga-peniaga yang berniaga di pasar malam ramai antara golongan yang duduk di PPR ataupun B40. Sudah tentu kalau kita mahu benarkan pasar malam ini terus beroperasi, bagaimana kita wujudkan situasi win-win supaya penjarakan sosial dan sebagainya boleh juga kita laksanakan dengan efektif supaya kita menolong mereka dari segi ekonomi tetapi kita tidak membantu penularan COVID-19? Untuk memastikan efektif, I like your word efektif. Efektif ni saya suka saranan DG Health kita. We must have a new way of doing business. So katakan pasar malam, bazar Ramadan, ini semua akan terkesan. Jadi ada juga mereka-mereka mengatakan dan saya juga setuju kita mungkin menjadikan satu cuba style online, lebih kepada online dan makanan tu akan datang kepada rumah kita. Jadi there must be a very, very good app yang menggunakan telefon. Sebab yang menggunakan laptop segala macam ini, saya mendapati juga di PCR, you buat online education kan. Tak semua anak-anak ada laptop. Kebanyakan mereka tercicir. Jadi sebagus mana pun online yang you ada nak bagi, yang you semua bagi free sekarang kan. Tapi kalau tak ada that last mile laptop dan kalau dah satu keluarga ada 4 anak, 4 online, macam mana takkan nak ada 4 laptop. So kita mesti really berfikir dengan lebih bagus bagaimana kita nak menolong dengan lebih efektif. Ada yang terus nak bagi makanan saja NGO kan. Mungkin kita bagi more laptop. So kita kena pergi ke akar umbi masalah dan bagi penyelesaian yang jitu dan berkesan. Bukan satu package untuk semua orang lah. Jadi saranan kami adalah kita perlu memahami akar umbi masalah dan kita bagi targeted penyelesaian. Dr. Suraya, saya mau berbalik pada apa yang doktor sebut sebentar tadi, cash handout. Itu kita alu-alukan daripada kerajaan, kita faham kapasiti keuangan kerajaan mungkin terhad, ekonomi pun terkesan juga. Tapi kita alu-alukan pemberian cash handout kerana yang paling penting buat kebanyakan golongan sekarang ni bukan sahaja B40 ataupun PPR, malah M40 sekalipun. Duit tunai dalam poket itu penting dalam masa ini. Sebelum ini ada yang mengkritik. Kata bantuan kerajaan banyak tertumpu kepada golongan B40 tapi kurang kepada perniagaan dan PKS. Bantuan kepada B40 ni bagus. Tapi ada yang mengkritik, kita beri duit kepada golongan ni sekarang, tetapi jika kita tidak bantu syarikat juga dengan memadai, golongan B40 yang sama ini mungkin akan ada banyak duit sekarang tetapi akan hilang kerja dalam masa 2-3 bulan selepas PKP tamat kerana syarikat yang menggaji mereka sudah bankrupt. Pendapat doktor? Inilah dia orang Malaysia kuat melatah. Saya nak cakap itu sajalah. Sebab, majikan dan pekerja. Majikan dengan pekerja siapa yang lebih ada duit pada waktu sekarang? Untuk waktu sekarang, kita sekarang krisis pandemik. Kita tak boleh fikir the firms and the household, therefore it is a cycle. Ya betul, tetapi kita sekarang dalam state of emergency. Kita kena tolong yang priority dahulu. Maka pekerja kita tolong dulu. Seperti yang saya katakan tadi, package adalah dari segi rolling plan. So kita ada kerajaan ada laksana. Bila kita bagi cash handout, kita tengok apa kesannya. Selepas itu, buat masa sekarang, saya dan juga rakan saya ada membuat sedikit kajian juga tentang bukan saja SME juga big firms. For example, housing. Non-essential goods, mereka tidak boleh menjual. Maka adalah wajar dia terus, katakan dia masih berada di stock market yang masih
memikirkan bahawasanya ini perlu masih berada dalam stock market yang still alive. Padahal dia tak menjual apa-apa. So, banyak lagi isu-isu lebih makro dan isu-isu lagi besar yang kita perlu fikirkan. But for now, temporary, kita tolong bekerja dulu. Selepas ini, kita tengok bagaimana terkesannya majikan. Dan tak semua majikan terkesan. There are winners in this as well. Mereka yang dalam essential goods, mereka yang dalam online dan app, they're making a lot of financial gains. But there are those yang tidak mendapat. So kita kena buat targeted juga, menganalisa non-essential firms dan SME, bagaimana kita boleh menolong mereka dengan cara targeted. Yang sekarang ni cuma protect and shield. Protect and shield household, protect and shield majikan dari segi yang loan itu. Itu saja. But they will have, saya akan lantang lepas ini, kita mesti ada package-package lain untuk majikan. So, bukan sekarang, not yet. Okey, doktor. Mungkin dalam membantu membuat kajian ini di PPR, saya percaya doktor mungkin ada turun padang sendiri sebelum ini untuk menyaksikan keadaan semasa on the ground di situ. Kita ada banyak PPR yang ada 3 generasi, doktor. Ada golongan anak-anak dan golongan ibu bapa yang mungkin bekerja dan golongan tua yang duduk dalam satu rumah. Selain daripada cash handout yang kita beri kepada mereka, bagaimana golongan yang di bawah dan di atas ini? Golongan kanak-kanak dan orang tua, yang orang tua mungkin memerlukan ubat dan sebagainya. Adakah kita, are we doing a good job menyalurkan semua keperluan bukan duit non-monetary ini kepada penduduk-penduduk di PPR sepanjang tempoh PKP? Ya, PKR dia ada dia punya satuan penduduk. This is not people yang kita katakan tak ada self-help. They do have a system. Dia ada sistem dia sendiri. Dia ada cara-cara menolong keluarga itu sendiri. Tinggal lagi kekangan berlaku apabila sesuatu PKR itu selalu tinggi unitnya. Terlalu ramai orang yang berada di dalam PPR tersebut. Katakan sekarang, saya cuma bagi contoh senang. Katakan sekarang, satu blok PPR 17 tingkat. Dan ada lebih kurang 316 unit katakan. Average household size katakan 4.6. Maksud ada 1,500 orang cram dalam satu blok. Itu satu blok. Kalau ada 6 blok dalam satu PPR kompleks, lebih kurang 20,000 orang akan ada dalam satu kompleks. Jadi bukan saja orang kata dalam unit tu yang terkesan, seluruh kompleks itu terkesan apabila you are cramped dan duduk situ ramai-ramai, tak boleh keluar. Ini isu yang berat lah. At the same time, dari segi katakan akses ubat dan apa-apa yang perlu, setakat ini banyak ada yang gotong royong lah, yang tak ada. Orang kata gunakan kalaupun kita atau NGO atau wakil rakyat dan segala macam nak menolong orang di PPR, gunakan saluran yang sedia ada di sana. Betul, ada PPR, dia punya satuan penduduk tidak berapa aktif. Tetapi, you'll be very surprised masa pandemik, semua orang boleh bekerja untuk kesempurnaan hidup di waktu yang genting. Everybody will lend a hand. Okey, doktor bercakap berkenaan dengan everybody lending a hand. Doktor ada sebut tadi mungkin ahli parlimen yang konstituensi mereka berada di PPR, NGOs juga banyak menggembeling tenaga baru-baru ini. Bagi kita yang melihat, bagi kita yang menonton, kita mahu bantu tapi kita tak tahu bagaimana. Apa lagi yang rakyat Malaysia secara umumnya yang mungkin tiada position ataupun tiada kuasa yang besar, apa lagi rakyat Malaysia secara keseluruhan, secara umum boleh lakukan untuk kita bantu saudara mara kita di PPR? Saya sebenarnya ini short term ya, kita doa. Dan dua, sebab it's not just orang kata cash handout ya, it's also mental stress dan juga bagaimana kadang kita terasa begitu tertekan apabila duduk dalam tempat yang cram, dan some PPR, minta maaf saya cakap ya, sangat kotor. Jadi kita di rumah berbeza dengan keadaan mereka. Saya tak cakap ini kerana mereka semua tak nak kemas kawasan what we call shared services, makna all the tangga-tangga semua. Tetapi kadang-kadang ini it's a big thing lah to do sebab you have 10,000 people, sometimes it's not that easy. Bagaimana kita mahu menolong dari segi banyak perkara, katakan pendapatan, ada cash transfer government bagi. Cara hidup ekosistem, ini kita tunggulah sebulan 2 lagi apa yang kita buat ya untuk memastikan kalau PKP ni masih berlaku, maka kita kena ada package baru.
Tetapi dari segi bagaimana nak salurkan bantuan, saya rasa paling elok adalah untuk mengetahui juga kesangan yang sebenar supaya duit tu tak pergi saja terus merata kan. Dan macam mana kita nak tahu kesangan sebenar? Satu, boleh berpandukan sama research yang dibuat oleh kami dan juga universiti lain untuk really find out setiap PPR tu ada masalah tersendiri, bukan semua serupa. Dan NGO yang bekerja di sana akan tahu dan wakil rakyat di situ akan tahu dan juga persatuan penduduk di situ akan tahu. Kenapa tidak menggunakan their voices to then for us to then say, okay, ini yang kita nak tolong. Tapi this is coordination problem juga. Bagaimana kita nak memastikan suara yang benar, suara yang betul-betul orang kata tidak ada tipu-tipu yang pergi kepada kita bahawa inilah masalah kita, inilah duit yang kita perlu. So it's a lot of coordination yang diperlukan dan this is where saya rasa Persatuan Penduduk PPR boleh memainkan peranan yang sangat tinggi sewaktu saat genting begini. Okay, terima kasih Dr. Suraya Ismail, Pengarah Penyelidikan Institut Penyelidikan Khazanah KRI, bahagian bandar dan ketidaksaksamaan. KRI sering mengeluarkan laporan-laporan berkenaan dengan PPR dan topik-topik serupa seperti ini. Kita harapkan agar facts and figures dalam laporan itu boleh kita terjemahkan kepada langkah-langkah konkret untuk membantu saudara mara kita yang sangat memerlukan ketika PKP ini.